Ramai yang happy 2-3 hari ni sebab harga minyak turun daripada RM2.08 kepada RM1.89. Tapi kita kena tahu kenapa harga minyak Malaysia ni turun. Sebenarnya harga minyak ni turun disebabkan oleh kejatuhan harga minyak dunia. Yang mana harga kalau sebelum ni adalah sekitar 60 ke 70 US dollar setong. Sekarang ni harga dia jatuh bawah daripada 50 US dollar setong. Jadi kenapa harga minyak ni turun? Antara punca terbesar kepada minyak ni turun adalah disebabkan oleh COVID-19. Disebabkan COVID-19 ni melibatkan banyak negara, ramai orang yang takut untuk travel sekarang, dan disebabkan itu aviation industry ataupun industri penerbangan sangat-sangat affected dengan COVID-19 ni. Yang mana diorang terpaksa cancelkan banyak penerbangan, kurangkan penerbangan dan sebagainya. Dan disebabkan itu demand ataupun permintaan untuk minyak yang biasanya digunakan untuk penerbangan ni kuranglah. Dan juga di China banyak company ataupun syarikat yang tutup disebabkan masalah COVID-19 ni. Jadi penggunaan elektrik turun. Jadi bila penggunaan elektrik turun, elektrik yang dijanakan daripada minyak pun akan turut kurang lah. Jadi itu menyebabkan demand tu lebih rendah. Dan bila demand rendah, akan automatik harga pun akan jatuh. Ni kalau sesiapa yang pernah dengar topik demand and supply boleh faham lah. Mungkin yang belum tahu apa demand supply ni boleh rujuk pada video saya yang sebelum ni berkenaan dengan demand and supply. Jadi bila harga minyak ni turun, bagus ke tak bagus sebenarnya? Jadi untuk rakyat marhain sebenarnya baguslah. Kebanyakan orang yang tak terlibat secara langsung dengan bisnes, bagus. Sebabnya duit yang biasanya digunakan untuk minyak tu dapat dikurangkan. Sebagai contoh, kalau ada satu keluarga ni biasanya menggunakan RM180 untuk perbelanjaan minyak untuk kereta. Akan tetapi disebabkan oleh harga yang turun ni, mungkin dia orang spend RM160. Jadi ada lebihan RM20. Jadi lebihan RM20 ni bolehlah digunakan untuk beli benda lain lah. Ataupun servis ke apa ke. Akan tetapi benda ni sebenarnya tak bagus untuk negara, tak bagus untuk perniagaan dan tak bagus juga untuk pelaburan. Kenapa saya kata macam tu? Sebab Malaysia ni sebenarnya adalah merupakan net exporter minyak. Kita adalah negara pengeluar minyak. Jadi bila harga minyak dunia jatuh, maka automatik ekspor yang berkaitan dengan minyak akan turun. Dan pendapatan negara akan affected, akan turun juga. Jadi bila pendapatan negara affected, maka duit yang boleh disuntik oleh kerajaan untuk ekonomi kita pun akan turun. Jadi akan affect kita punya economic growth. Jadi bila benda ni berlaku, pelabur akan takut untuk masuk Malaysia. Pelabur luar. Jadi kalau siapa yang biasa melihat pattern, apabila minyak dunia jatuh, kebiasaannya BSKL akan jatuh. Disebabkan oleh masalah inilah, disebabkan oleh pelabur daripada negara luar lari daripada bursa saham. Bukan pelabur luar lah, pelabur dalam negara pun biasanya dia akan keluarkan duit dia daripada bursa saham dan dia akan letak duit dia di tempat yang lebih selamat lah dalam keadaan ekonomi tak menentu. Kebiasaannya dia akan letak dekat emas. Sebab emas ni harga ni relatively stabil. Dan disebabkan oleh ini, perniagaan pun akan affected. Jadi bila ekonomi negara affected, maka akan ada pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan disebabkan diorang nak cut production sebab harga terlalu murah.
Jadi dengan sebab tu itulah sebab dia tak bagus. Kesimpulannya untuk satu isu tu kita tak boleh lihat daripada satu angle sahaja. Bila kita lihat dari satu angle sahaja kita akan dapat simplistic view yang simple lah. Dan kita tak akan menjadi seorang warga Malaysia yang matang lah dalam menilai satu isu. Jadi sebagusnya kita perlu lihat daripada pelbagai angle untuk decide sama ada suatu benda tu bagus ataupun tak bagus. Dan macam mana kita nak melihat dari pelbagai angle ni, kita kena tambah ilmu lah. Tak ada cara lain, kena banyakkan bacaan dan make sure bacaan kita tu bacaan yang berkualiti lah. Bukan Facebook ataupun yang sumber-sumber yang kurang tepat. Sebab sekarang ni pun banyak berita-berita fitnah dan sumber-sumber ilmu yang tak tepat. Jadi make sure sumber ilmu kita tu adalah sumber ilmu yang tepat. Jadi barulah kita boleh jadi rakyat Malaysia yang matang dalam menilai sesuatu isu.